Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halal 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهامنا ملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati barisan pegawai dan ahli jabatan kuasa Surau Haji Maksum, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat sama-sama kita melaksanakan suatu tuntutan yang sangat dituntut setiap minggu, iaitu dengan menunaikan solat Jumaat. Pastinya bila solat Jumaat dia dilaksanakan secara berjamaah. Tidak boleh tidak. Ya, tidak boleh tidak, wajib berjamaah. Dan kalau contohnya bilangannya itu kurang 40, maka pengurusi akan hold timing untuk solat. Tunggu sampai cukup 40, baru dia boleh solat. Kalau tidak, berdosalah satu qaryah. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi pada tengah hari ini insya-Allah taala kita akan bersembang, akan bercerita tentang sifat orang-orang mukmin yang berjaya. Ya, sifat orang-orang mukmin yang berjaya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Ya, qad aflahal mu'minun. Ya, sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman. Ya, maknanya bila sebut saja orang-orang yang beriman, maknanya orang yang tidak beriman itu sebenarnya tidak berjaya. Ya, walaupun kadang-kadang orang-orang yang tidak beriman itu kita lihat mereka lebih jauh, ya, dari sudut kemanfaatan duniawinya itu mereka lebih hebat daripada orang-orang yang beriman. Kalau contohnya orang-orang yang beriman, ya, hanya makan nasi 3 kali sehari, tetapi orang yang tidak beriman itu lebih daripada itu. Malah segala kenikmatan yang mereka ada, segala rezeki yang diturunkan kepada mereka jauh lebih hebat daripada orang yang beriman. Namun begitu di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka bukanlah golongan orang-orang yang berjaya. Nah, ya, bukanlah orang-orang yang berjaya. Dalam kata kunci yang utama bagi nak berjaya, pastikan orang itu yang pertama mesti beriman. Ya, qad aflahal mu'minun. Maka berjayalah, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Itu satu. Qad aflahal mu'minun. Kalau tidak beriman, tidak aflah. Nah, maknanya orang yang tidak beriman itu tidak berjaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung lagi, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama tadi kayu ukurnya adalah orang yang beriman. Kalau tak beriman, usah mimpi. Ucap ngarang-ngarang nak jadi orang yang berjaya. Ya, yang kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, mereka-mereka yang khusyuk dalam solat mereka. Ini yang kedua. Ya, tips yang kedua untuk menjadi orang yang berjaya. Selain ada iman, mesti solat itu penuh dengan kekhusyuan. Bila solat khusyuk ni dari kategorikan macam mana? Solat yang memenuhi tata cara, ya, tata cara solat yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana solat Nabi?
Nabi beritahu, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Bagaimana Nabi sembahyang? Bagaimana Nabi sembahyang? Lalu Nabi SAW menyatakan bahawa ya, ibadah yang paling afdal adalah salat ala waqtiha. Sembahyang pada waktunya. Bukan sembahyang pada bila-bila masa ikut kesempatan. Ya, setengah kita ni kadang-kadang sembahyang pakat main jamak saja. Ya, macam mana saya kata sembahyang main jamak? Dia sembahyang zuhur, hujung-hujung waktu. Bila dia takbir Allahu Akbar, Pak Bilal pun azan asar. Lepas saja salam sembahyang zuhur, dia terus bangun untuk solat asar. Itu main jamak-jamak saja. Maka itu tidak afdal. Sebab Nabi SAW menyatakan bahawa salat yang paling afdal adalah salat ala waqtiha. Sembahyang awal pada waktunya. Ya, itu belum lagi nak dikategorikan bagaimana pula nak solat khusyuk. Ya, solat khusyuk tu nak dikira macam mana? Ya, maknanya solat yang kita laksanakan, yang kita tunaikan penuh dengan kekhusyuan, semuanya kerana Allah Taala, tidak kerana yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menambah lagi, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Ini kena jaga tuan-tuan. Ya. Walladzina hum walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Maknanya kalau dia bercakap tu benda yang baik-baik, ya, solat dah khusyuk dah, ya, zikir dah bagus dah, tapi contohnya bila duduk lepas maghrib, ada waktu senggang ketika di antara satu solat ke satu solat, sembang yang tidak berfaedah. Sembang yang tidak bermanfaat. Maka ia akan mendatangkan kelalaian. Kelalaian yang sebenarnya akan menggagalkan kejayaan seseorang. Orang yang lalai pastinya tidak akan berjaya. Dan hanya orang yang tidak lalai sahaja akan sentiasa beringat dengan apa yang berlaku pada dirinya dan apa yang akan dilakukan oleh dirinya. Ya, sebab itu orang-orang yang dikatakan orang yang beruntung adalah dari kategori orang yang sentiasa mengingati mati. Orang yang mengingati mati itu pastinya tidak akan lalai sampai bila-bila. Bila dia lalai sahaja, bila dia lara sahaja, dia cakap, ya Allah, andai kata aku mati esok, bagaimana keadaan aku? Contohnya kalau aku mati malam ini, bagaimana hal keadaan keluarga aku? Kalau contohnya aku tiada di dunia ini, Allah Ta'ala jemput aku selepas ini, bagaimana seluruh anak keturunanku itu, sama ada mereka itu tetap beriman kepada Allah, ataupun sebaliknya. Sekurang-kurang fikir pun, kita akan merasakan, ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah aku mati, ada atau tidak anak cucu aku yang akan mendoakan aku. Paling simple. Paling kata orang itu basic pemikiran manusia. Ada atau tidak? Kalau rasa-rasa tak ada anak cucu yang akan mendoakan kita, ataupun seluruh keturunan waris-waris kita yang tidak akan mendoakan kita, maka ketahuilah sesungguhnya kita tidak boleh duduk diam. Kita kena fikir, maknanya kita telah gagal, tidak tergolong dalam golongan orang yang berjaya. Kena pastikan tuan-tuan, kena pastikan hidup kita ini sentiasa rehat, ya. Nanti bila kita mati ada anak cucu kita yang pasti insya-Allah akan mendoakan kita ketika kita berada di alam sana. Ya. Kalau contohnya tak pasti lagi, teruskan usaha. Berusaha dan berusaha, sekurang-kurang usaha adalah dengan berdoa. Dengan berdoa. Kadang-kadang ujian Allah Subhanahu wa taala ni sangat hebat. Ya. Mak bapaknya ustaz-ustazah, kiai, ya, mak bapaknya maulana, tapi anaknya masya-Allah, ya. Memang kata orang tu ngedredet betul lah, ya. Berbanding dengan anaknya, bapaknya kerja kilang, maknya kerja pembersih, tapi anaknya semua jadi-jadi. Adakah suasana didikan itu berbeza-beza? Tidak, itu mungkin Allah Ta'ala nak uji
kepada mak bapak yang faham dan berpegang teguh kepada agama, sama ada mereka tetap pasrah dan bertawakal serta berdoa kepada Allah ataupun tidak. Nah, kalau rasanya dia pasrah, ya Allah memanglah anak-anak aku ni semua macam ni, maka dia tidak redha, dia tidak pasrah dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala menambah lagi, walladzi walladzina hum lizakati fa'ilun, ya. Walladzina hum lizakati fa'ilun, ya. Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat harta. Ya. Maknanya orang yang sentiasa peka ya, dengan tentang kejayaan diri mereka ialah sentiasa memikirkan maslahat orang. Orang yang tidak memikirkan maslahat orang tidak dikira orang yang berjaya. Orang yang banyak mengeluarkan zakat adalah kategori orang yang sentiasa memikirkan maslahat orang lain. Ya, kenapa saya kata orang yang mengeluarkan zakat itu memikirkan maslahat orang lain? Sebab dia tahu hikmah membayar zakat itu, hikmah dikumpulkan zakat itu untuk menyantuni mereka-mereka yang dikategorikan golongan orang-orang yang tidak berkemampuan. Orang-orang yang dikategorikan mempunyai sosioekonomi yang tidak berapa nak bagus. Ya, untuk membantu orang-orang yang mempunyai kewangan yang tidak mengizinkan seperti mana kita, ya, kekurangan yang agak keterlaluan, maka zakat itu diperlukan untuk membantu mereka. Jadi kalau contohnya kita tidak memikirkan maslahat orang lain, buat apa nak keluarkan zakat? Ini harta aku cari, ini kerja aku cari, ya, apa lagi? Tanah lot aku jual. Kan? Aku punya usaha ni tanah aku. Apa kena mengena nak bayar zakat? Kadang-kadang wak dah bayar betul zakat ni. Tanah lot wak semua dah dijual. Kat sini banyak tanah lot kan. Tanah lot dah dibayar jual dah banyak lah. Untung dah ratus-ratus ribu. Tak ada zakat ke? Tanah lot tak ada keluar zakat, Ustaz. Tanah lot tak keluar zakat. Macam mana nak keluarkan zakat? Tidak ada pun dalam apa asnaf dalam senarai harta yang diwajibkan zakat tidak ada jualan tanah lot. Ada jualan tanah lot? Tak ada, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena fikir, itu adalah pendapatan tuan-tuan yang tuan-tuan harus bersihkan, yang ada padanya hak orang lain dalam harta tuan-tuan. Ya, barulah tuan-tuan tidak merasakan bahawa kita tergolong dalam golongan orang yang berjaya sebab kita sentiasa menyucikan atau membersihkan harta kita dengan asbab, dengan cara kita membayar zakat. Allah Ta'ala menambah lagi, walladzina hum li furujihim hafizun, ya, dan mereka yang menjaga akan kehormatan mereka, ya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Li furuj ni adalah ditamsilkan, diistilahkan sebagai kehormatan. Ya, dalam bahasa Arabnya kita jaga faraj kita, kita jaga kehormatan kita. Ya, maksudnya apa? Ya, walaupun kita mempunyai 1001 kemewahan, 1001 kesenangan, 1001 daya untuk kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi asbab dengan kesedaran kita, maka kita tidak berbuat sedemikian. Ya. Itu penting tuan-tuan, nak jadi berjaya tak berjaya tengok kita macam mana. Sebab itu salah satu golongan yang mendapat perlindungan Allah di mahsyar ialah golongan orang-orang atau lelaki yang berada di celah kaki perempuan. Dah berada, dah standby dah, posisi bagus dah. Ya. Tetapi dia berkata kepada perempuan, aku tidak boleh melakukan ini, ana akhafullah, sesungguhnya aku takutkan Allah. Ini golongan yang Allah Ta'ala telah beri jaminan untuk mendapat perlindungan ketika berada di padang mahsyar, tatkala tiada perlindungan melainkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting tuan-tuan. Jadi kalau contohnya kita rasa penghormatan itu tidak perlu kita jaga, tak wajar kita nak lindungi, maka ia suatu perkara yang sangat silap, tuan-tuan. Tuan-tuan harus ingat, tuan-tuan. Ya, kehormatan diri itu suatu perkara yang sangat penting untuk kita jaga. Ya, sebab dengan adanya penjagaan kehormatan diri itulah nusrah Allah Subhanahu wa taala akan turun, tuan-tuan. Ya, bagaimana orang yang menjaga kemaslahatan dan penghormatan diri mereka, Allah Ta'ala akan gantungkan roh-roh mereka di dalam syurga-syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Lalu Allah Ta'ala telah menyambung lagi, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ya, kecuali kepada istrinya atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maknanya kalau ada kesungguhan untuk melakukan hubungan pun, pastikan hubungan di kalangan orang-orang yang mendapat pengesahan atau halal bagi kita. Ya, nak sangat, ya, nak sangat dengan perempuan tu contohlah. Sebab kita dah digalak, tidak ditegah tuan-tuan ya. Kalau nak sangat, maka kena nikah secara halal. Jangan nak main sondol aja. Itu kadang-kadang kita ni pelik juga kan ya. Mentang-mentang kita ni orang hebat, ada harta, ada kedudukan, ada pangkat, orang hormat, orang tu pun tunduk dengan kita pun sodol-sodok semacamnya. Tak boleh tuan-tuan ya. Sebab itu larangan. Ya, hendaklah kita menjaga akan kehormatan kita. Ya, seperti mana firman Allah tadi, walladzina hum li furujihim hafizun. Li furuji hafizun illa kecuali kepada siapa yang harus kita laksanakan perkara-perkara itu. Kepada siapa yang kita boleh lampiaskan nafsu kita? Kepada isteri-isteri kita. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ya fa innahum ghairu malumin. Dan juga kepada orang-orang atau hamba sahaya kita, sesungguhnya mereka itu tidak tercela. Apa maksud tidak tercela? Maknanya tidak akan terhindar, tidak akan terkena kepada fitnah-fitnah Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau contohnya yang kita dengar dalam suasana berita sekarang ini kan, contohnya kalau orang-orang yang melakukan hubungan seks rambang, tengok apa penyakit yang akan menunggu mereka. HIV lah, sifilis lah, apalah. Tetapi kalau contohnya orang itu, dia hanya sekadar berhubung dengan isteri-isteri mereka, maka ketahuilah fa innahum ghairu malumin. Ya, sesungguhnya mereka itu tidak tercela. Isteri-isteri kita tidak tercela. Nak buat banyak kali macam mana pun tidak akan terkena sakit. Tak akan terkena sakit. Siapa dalam dunia ini pernah dengar cerita? Siapa yang membuat hubungan jenis dengan isterinya tiba-tiba sakit? Kecuali kalau isterinya itu mempunyai aktiviti luar yang di luar jangka. Yang kita tak pasti, tiba-tiba pula isterinya ada spare part pula kan. Spare part pula ialah yang ini suaminya orang tua rem biasa, rem 15, spare part rem 17, tayar 50 siri. Masya Allah, antep, tak goyang. Itu lain cerita. Ya, sebab itu Allah Ta'ala menyatakan, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Kerana apa? Fa innahum ghairu malumin. Ya. Allah Ta'ala menyambung lagi, famani batagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Kemudian sesiapa ya yang mengingini selain dari yang demikian, maka mereka lah orang yang melampaui batas. Jadi kita jangan letakkan diri kita, jangan golongkan diri kita di kalangan orang yang melampaui batas. Kerana golongan yang melampaui batas ini pastinya seleranya di luar jangka. Pantang nampak melintas, ayam kampung, ayam kampung, ayam Belanda, ayam Belanda. Semua main sebat. Tak bolehlah tuan-tuan. Itu golongan orang-orang yang mendapat murka Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, contohnya jangan golongkan kita di kalangan faulaika humul adun, golongan yang melampaui batas, ya. Nak makan gereh-gereh ajalah. Ini tidak, ayam Belanda dimakan, ayam kampung dimakan, ayam daging dimakan, pantang jadi ayam, dia berembat semacam. Ya, tak bolehlah macam tu. Ya, kenikmatan yang sementara, tetapi Allah Ta'ala janjikan mereka itu akan mendapat seksa dan bala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berganda-ganda, tanpa mereka sedari bahawa Allah Ta'ala pernah berfirman, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ya. Kemudian Allah Ta'ala menyambung lagi dalam surah Al-Mu'minun tentang ciri-ciri tips orang yang berjaya. Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Ya. Dan mereka yang menjaga amanah dan janji mereka. Ya. Maknanya kalau contohnya Allah Ta'ala berikan kita amanah, kita kena tunai amanah dengan baik. Ya.
Apa amanah kita sebagai seorang hamba Allah? Ya, apa amanah kita sebagai seorang hamba Allah? Ha? Amanah menjadi seorang hamba Allah ialah tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada lain tuan-tuan. Kita hidup dalam dunia ini untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak ada sebab lain. Tak ada cakap, oh ya Allah, aku ni dihidupkan sebab nak jumpa isteri aku. No, bukan tuan-tuan. Tujuan kita hidup di dunia ini semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ini bersifat Khalik, bersifat pencipta. Kita ni makhluk. Orang jadi makhluk ni kena taat kepada orang yang mencipta. Ya, kalau contohnya sekarang ini dalam zaman-zaman nak pilihan raya ni, orang sebut cerita macam ni. Ingat wa ulil amri minkum. Wah, wa ulil amri minkum, masya-Allah disebut-sebut, tapi tak sebut pun kita punya ketaatan kita kepada Khalik kerana kita bersifat sebagai makhluk. Jaga amanah tuan-tuan. Amanah kita sebagai manusia, kita kena mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat itu saja. Abdi ubudiyah itu tetap wajib, tetapi juga kita diharuskan, dimestikan untuk meninggalkan perkara-perkara yang menjadi larangan utama dalam agama. Ya. Nah, insya-Allah taala kita akan berhenti jam 1, ada lagi 3 minit insya-Allah. Kemudian tuan-tuan, orang yang tidak menjaga amanah ini bukan sahaja akan merugikan diri mereka, tetapi juga akan merugikan orang yang berada di sekeliling mereka. Rugi tuan-tuan. Rugi kepada dirinya satu, rugi kepada keturunan ahli keluarganya satu, rugi kepada ahli masyarakatnya satu, rugi kepada negerinya satu, rugi kepada negaranya satu, rugi kepada umat satu. Itu yang penting tuan-tuan. Loh takkan rugi sitik-sitik lah. Kalau kau mangan-mangan sitik takkan orang keneng toh. Alah sitik-sitik lah Ustaz. Duit kopi-kopi kan. Bolehlah sikit-sikit Ustaz. Yang sikit-sikit itulah lama-lama ndakik, akhirnya ngeruk sampai tamik cepeng kakek. Akhirnya letak gunung pun habis hancur lebur. Ya, minta maaf speaking London. Ya, tidak digalakkan ya, jangan di speaking London. Amit-amit. Sorry. Ya, kena jaga amanah tuan-tuan. Jangan sebut Allah Ustaz, saya baru ngintai sikit aja Ustaz. Itu pun dia lalu tepi surau. Ada MJ. Atau MJ apa atau MJ? Mak janda balik lalu kedai. Kita tengok pengurus ini tengok, lah kai MJ ni kai. Wah, you ni anak ekor loro tok. Baru ngintai sikit aja tuan-tuan. Lama-lama kalau tidak ditegah dan tidak ditegur tuan-tuan, akhirnya tambah. Akhirnya berlakulah kemaksiatan yang berluas-luasa. Orang kampung cakap apa? Lah, orang surau pun ngendap. Apatah lagi orang kampung yang lepak tepi jalan. Lagilah atas bumbung duduknya. Orang surau pun lepak tepi itu. MJ. Jadi ia menjadi kerugian kalau seseorang itu tidak menjaga amanah dengan betul. Jadi tuan-tuan, kita harus jaga amanah yang diberikan kepada kita. Terutamanya amanah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang wajib atas kita untuk mengabdikan ubudiyah ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bandingannya. Tidak ada kata orang tu argumentasi tentang ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa cukuplah setakat itu saja tuan-tuan. Sedikit tazkirah kita pada tengah hari ini, mudah-mudahan ya dengan ada sedikit tazkirah kita, ya Allah Taala akan menjadikan kita golongan orang-orang yang sentiasa peka ya dengan apa yang ada di dalam dunia ini, terutamanya peralihan suasana, zaman, ketika cuaca dan sebagainya, agar kita tergolong dalam golongan orang-orang yang tidak sesat. Ya, sesat ini macam-macam. Ya, sesat fitdolin pun macam-macam sesat juga, tapi ada juga sesat yang disuruh pindah time banjir, kececer aja, itu sesat juga tuan-tuan. Ya, disuruh pindah, tak nak. Pasal apa? BMW-nya kat rumah, Mercedes-nya kat rumah, duitnya dalam peti besi kebek, ya, duitnya selingnya satu kertas sorong, ya. Macam mana nak tinggalkan? Itu orang-orang yang sesat, yang tidak tahu mengenal suasana yang baik dan tidak baik. Jadi wallahu alam tuan-tuan, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baiknya itu datang dari kelemahan manusia. Kita tanggalkan dengan baca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Satu ilmu yang dikongsikan amat bermanfaat. Semoga kita sama-sama dapat mengamalkannya. Dan terima kasih kepada Tok Ketua yang meluangkan masa solat bersama kita pada hari ini di Surah Haji Maksum. Selamat datang, Alhamdulillah, dan semua kepada jemaah-jemaah yang hadir. Terima kasih datang ke Surah Haji Maksum untuk melaksanakan satu kewajipan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sedikit makluman berkenaan mesyuarat agung tahunan. Ya, mesyuarat agung tahunan sejarahlah. Untuk satu mesyuarat kita nak bentangkan 3 tahun punya keuangan dan juga aktiviti. Jadi di sini saya nak maklumkan kepada tuan-tuan bahawasanya amat perlu sangat-sangat mengharapkan tuan-tuan perlu datang mesyuarat malam esok selepas solat maghrib, ya, dan mungkin 1 jam ataupun 1.5 jam, dan selepas itu solat isyak berjemaah, dan seterusnya kita ada jamuan makan, ya, bukan bungkus, makan. Jadi sambil-sambil kita bersantai dan menjalinkan ukhuwah sesama kita, insya-Allah. Jadi agenda utamanya ialah mesyuarat malam esok ada salah satu juga untuk menentukan hala tuju Surau Haji Maksum, yang mana secara rasminya saya nak maklumkanlah sedang diusahakan oleh Jawatan Kuasa Surau bersama penasihat Surau Haji Maksum untuk pertamanya menaik taraf surau kepada masjid. Dan yang keduanya sedang diusahakan juga, yang mana kita cuba untuk berunding dengan tuan tanah iaitu Haji Mak Senin untuk bertukar lokasi, yang mana manfaatnya keluasan tanah daripada 1/2 ekar sekarang ini akan menjadi 2 ekar untuk kegunaan Surau Haji Maksum dan manfaat kepada karya Surau Haji Maksum, ya. Jadi ada juga perancangan-perancangan yang mana akan dimaklumkan lebih terperinci pada malam esok. Namun begitu ada juga yang perlu mengharapkan kepada tuan-tuan semua untuk kita membuat satu keputusan yang besar. Contoh yang saya bagi, contohnya kita nak naikkan bangunan tingkat yang atas, yang mana kos belanjanya agak besar, lebih kurang 1 juta. 1 juta bagi untuk surau besarlah. Kalau untuk masjid tu sikitlah. Jadi besar. Jadi di situ kita perlukan pandangan cadangan, ya, daripada tuan-tuan, sebab kalau kita bersetuju untuk melaksanakan, maka kalau jawatan kuasa saja memang tak akan mampu. Di situ kerjasama yang kuat sangat daripada ahli Korea amat-amat diperlukan. Dalam masa yang sama mungkin ada cadangan lain, contoh kita mungkin perlu pasang awning dulu untuk keselesaan jemaah solat Jumaat. Itu contoh yang perlu dibincangkan malam esok. Jadi kehadiran tuan-tuan, saya selaku mewakili pihak surau amat mengharapkan kehadiran tuan-tuan untuk sama-sama kita berbincang mendapatkan satu keputusan yang baik, yang mana tujuan utama ialah ibadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahil qail innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Saya berpesan kepada diri saya dan hadirin jemaah sekalian, marilah bersama-sama kita memperkasakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Amanah dalam kepimpinan masjid. Begitulah tajuk khutbah pada hari ini. Semoga ianya bermanfaat kepada semua jemaah dan pentadbir masjid dan surau-surau. InsyaAllah. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amanah merupakan suatu perkara yang ditekankan oleh Islam, lebih-lebih lagi dalam soal kepimpinan. Oleh itu, seseorang yang bersifat amanah akan berusaha mengotakan janji, memenuhi dasar kod etika dan undang-undang. Sifat amanah perlu disuburkan dalam kehidupan, sama ada sebagai pemimpin masyarakat, organisasi, institusi, malah sebagai pemimpin pentadbir masjid dan surau-surau. Meskipun masjid merupakan tempat awam dan menjadi milik umat Islam tanpa mengira latar belakang dan bebas dikunjungi, namun perlu diingatkan, masjid mempunyai peraturan dan tata cara yang tertentu agar kesucian dan kemuliaannya dapat dipelihara dari semasa ke semasa. Oleh itu, jawatan kuasa pentadbir masjid dan surau-surau yang telah dipilih perlu melaksanakan tanggungjawab dan amanah dalam mentadbir rumah Allah ini. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Amanah merupakan suatu sifat yang wajib dipelihara. Ini kerana agama Islam sangat mengutamakan sifat amanah dalam kepimpinan dan muamalat kehidupan seharian. Kepimpinan merupakan tanggungjawab dan amanah. Ia bukan satu kedudukan, kebanggaan, apalagi kekuasaan. Amanah dalam kepimpinan merupakan sesuatu yang sangat berat untuk dilaksanakan, lebih-lebih lagi bagi pemimpin pentadbir masjid. Dalam hal ini, hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La imana liman la amanatalah, wala dina liman la ahdalah." Tidak sempurna imam bagi orang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama bagi orang yang tidak menepati janji. Riwayat Ahmad. Meskipun berat, mereka yang dapat melaksanakan amanah akan dikurniakan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Sehubungan dengan itu, setiap kalangan kita mempunyai tanggungjawab dan amanah yang akan dipersoalkan di hadapan Allah kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat ke-27. Ya ayyuhallazina amanu la tahunullaha war rasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui kesalahannya. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian,
Ciri utama yang dikehendaki oleh Allah bagi pemimpin-pemimpin masjid dan surau itu ialah mesti beriman kepada Allah dan hari akhirat dengan sebenar-benarnya, istiqamah mendirikan solat, menunaikan zakat, dan tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Ini akan melahirkan pemimpin yang mempunyai personality dan akhlak yang mampu mempengaruhi orang lain serta bersedia ditegur atau dikritik oleh orang lain ke arah kebaikan. Sebagai pentadbir rumah Allah yang beriman, sifat-sifat ego, ujub, dengki dan suka mengadu domba perlu dikikis dan dibuang sejauh mungkin. Ini kerana kadangkala situasi inilah yang menimbulkan gejala negatif seperti mereka-reka cerita, memfitnah, mengupat dan sebagainya dalam kalangan jemaah dan ahli karya. Selayaknya pentadbir masjid perlu dipandang oleh masyarakat sekeliling sebagai seorang yang mempunyai nilai akhlak yang mementingkan masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Bagi memastikan kehadiran jemaah kekal istiqamah, pengurusan masjid perlu merangka aktiviti dan program yang bersifat cintakan dan rindukan masjid. Ini termasuklah penganjuran program dakwah setempat dengan menyebarluaskan aktiviti dakwah masjid menggunakan platform media sosial dan aplikasi komunikasi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat ke-18 yang dibaca pada awal khutbah ini bermaksud bahawasanya orang-orang yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya sifat-sifat tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Amanah kepimpinan masjid juga perlu memastikan prasarana masjid berada dalam keadaan tahap kondusif berdasarkan kepada keperluan jemaah, seperti tempat ibadah atau dewan solat yang bersih dan selesa. Begitu juga kemudahan-kemudahan lain untuk keselesaan jemaah yang hadir. Pihak pentadbir masjid juga perlu mendengar pandangan dan pendapat ahli jemaah, berbincang mengenai aktiviti agama secara dua hala untuk mencari kesepakatan dalam menguruskan aktiviti dan program agar dapat mengembangkan program-program dakwah setempat berdasarkan situasi semasa. Bagi memastikan pengurusan masjid menjadi pusat pentadbiran yang berkualiti, maka beberapa aspek penting perlu ditambah baik dari semasa ke semasa. Ini bagi memastikan masjid di Selangor kekal sebagai zon yang aman dan mesra jemaah. Oleh itu, pentadbir masjid perlu memastikan masjid tempat ibadah bebas dari cengkaman politik. Ini bermaksud masjid bukan tempat untuk menanam bibit-bibit kebencian satu golongan kepada satu golongan yang lain, dan bukan tempat mewujudkan perpecahan dalam kalangan umat Islam. Bahkan Tengku Sultan Selangor
juga pernah melarang sebarang aktiviti yang berbau politik dijalankan di masjid-masjid di negeri Selangor ini. Oleh itu, peranan utama pemimpin, pentadbir masjid dan surau memastikan kesucian dan kemuliaan masjid dipelihara agar ukhuwah Islamiyah dapat dipupuk dalam kalangan jemaah. Apatah lagi masjid merupakan tempat yang mulia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah bersabda, Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang disukai oleh Allah adalah masjid. Riwayat Muslim. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Amanah kepimpinan masjid yang cekap dan efisien hendaklah mengamalkan dasar pengurusan tadbir urus yang baik dan good governance yang meliputi 8 elemen utama. Yang pertama, penglibatan semua. Yang kedua, berlandaskan persefakatan. Yang ketiga, boleh dipertanggungjawabkan. Yang keempat, telus dan bertindak. Yang kelima, segera dan mudah memberi kerjasama terhadap suatu usaha yang baik. Yang keenam, saksama dan terbuka. Yang ketujuh, mendatangkan hasil yang cekap tanpa membazir waktu dan tenaga. Dan yang ke-8 adalah mematuhi undang-undang atau peraturan dalam pelaksanaan kerja. Muslimin hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita hayati dan ambil pengajarannya seperti berikut. Yang pertama, umat Islam dan jawatan kuasa masjid hendaklah beriman, menunaikan solat dan zakat serta takutkan Allah Subhanahu wa taala bagi memakmurkan masjid. Yang kedua, fahamilah bahawa masjid yang tidak dimakmurkan mengikut tuntutan Islam akan menjadi penyebab kepada perpecahan dan kerosakan kepada masyarakat di kawasan tersebut. Yang ketiga, jawatan kuasa pengurusan masjid yang dipilih hendaklah mengambil langkah-langkah yang berkesan agar masjid dapat berfungsi mengikut prinsip-prinsip dan peranan seperti mana Masjid Quba di zaman awal-awal Islam dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La takum fihi abada. La masjidun ussasi ala taqwa. Min awwali yaumi ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Janganlah engkau sembahyang di masjid Dira itu selama-lamanya, kerana sesungguhnya Masjid Quba yang engkau bina wahai Muhammad yang telah didirikan di atas dasar takwa dari mula wujudnya. Sudah sepatutnya engkau sembahyang padanya. Di dalam masjid itu ada orang-orang lelaki yang suka mengambil berat, membersihkan, mensucikan dirinya. Dan Allah mengasihani orang-orang yang membersihkan diri zahir dan batin. At-Taubah ayat 108.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بالحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqna minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri dari perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awati wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfazam bi aini inayatikar rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatika samadaniyah jalalata malikina muazzam Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj, ibni almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata minka liwali ahdi Selangor, Tengku Amir Shah ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj. Fi amni wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafin war ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal dan lagi diberkati. Jauhilah kami daripada perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah suatu pengkhianatan kepada amanah yang telah diberikan. Allahumma ya dafi'al bala, idfa' anna hazal waba wal bala'a wal marada
والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أكبر هذه الصلاة وبعث مقام luruskan shaf, rapat-rapatkan shaf, bagi ruang kepada mereka-mereka jemaah yang berada di luar, masih ada lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. A'udzubillahi lillahi ta'ala. Usalli fardul jum'ati raka'atain ada imaman lillahi. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili iza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula.
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد
اللهم صل كما صليت وبارك على كما صليت وعلى في العالمين إنك حميد. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله ونعوذ بك من شر. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حميدا حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا وإليك طريق مستقيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ولوالدنا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت النجاة من النار وعافنا من الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك